أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma aftah lana futuhal 'arifin waftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kuliah online pada malam ini kerana kita masih lagi di dalam PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, yang mana walaupun Masjid Surau telah dibenarkan operasi, tetapi untuk kuliah masih lagi kita tidak dibenarkan. Kalau nak diadakan kuliah juga mestilah melalui online. Jadi sama-samalah kita doakan, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya akan dibenarkan juga, walaupun dah dibenarkan untuk solat berjemaah, kita minta juga supaya nanti dibenarkan juga untuk diadakan kuliah, seperti biasa di surau-surau dan juga di masjid. InsyaAllah sama-sama kita doakan insyaAllah. Jadi kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang mengikuti sidang kuliah pada malam ini, insyaAllah sama-samalah kita doakan supaya kita diberikan kemurahan dan keberkatan rezeki. Dan kita doakan juga supaya kita diberi kesihatan yang baik, supaya dapat sama-sama kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita dapat taat dan patuh kepada semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan muslimin muslimat yang mengikuti sidang kuliah pada malam ini, InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita. Kita sambung perbincangan kita yang mana pada malam ini kita akan bincangkan tajuk yang baru. Imam Nawawi rahimahullah memulakan tajuk perbahasan di dalam kitab ini. Jadi maknanya kita dah masuk pada permulaan tentang tajuk-tajuk penting yang Imam Nawawi nak bincangkan. Kita dah masuk kepada permulaan yang mana terdapat amalan-amalan dan doa-doa apabila kita hendak melakukan sesuatu pekerjaan. Dan Imam Nawawi telah menyusun dan menyebut semua amalan-amalan ataupun doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, dia menyebut sesuai dengan realiti kehidupan. Yang mana Imam Nawawi memulakan dengan apabila kita bangun daripada tidur, kemudian berturutan sampailah ke waktu malam kita nak tidur balik. Tadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita hendak melakukan setiap pekerjaan, maka di sana terdapat ada beberapa amalan ataupun doa-doa yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada mana? Bermula daripada kita bangun daripada tidur. Kemudian kita waktu siang kita menjalani kehidupan seharian kita, termasuklah kita bekerja,
kita beribadah, kita makan, kita minum, kita berehat, ya, mungkin kita memandu. Kemudian sampailah ke waktu malam, waktu kita hendak tidur balik, ya. Jadi dalam waktu tu, dalam 24 jam tu, banyak pekerjaan yang kita buat, yang mana pekerjaan-pekerjaan itu terdapat amalan-amalan ataupun doa-doa yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu yang Imam Nawawi nak kongsikan dengan kita, ya. Jadi dia mula daripada bangun tidur, siang kita bekerja, sampailah waktu malam kita nak tidur balik. Jadi nak katanya fitrahnya macam tu, ya, fitrahnya macam tu. Siang kita bekerja, kita bangun, dan waktu malam kita tidur. Itu fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan untuk kita, ya. Dia tak boleh seseorang itu dia nak bangun contoh 3 hari 3 malam, ya. 3 hari 3 malam dia bangun, sehari 24 jam, 24, 48, 72, dia nak bangun selama 72 jam, ya, 72 jam dia bangun, dia tak tidur. Siang dia bangun, malam dia bangun, habis 72 jam dia start tidur 72 jam pula, 3 hari pula, ya. Dia tak boleh macam tu, ya. Fitrahnya waktu siang kita tidur, waktu siang kita bangun, waktu malam kita tidur, ya. Jadi itu fitrahnya yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada kita. Baik. Tapi sedikit yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan muslimin muslimat, tidur yang paling baik bagi kita sebagai manusia ni, ya, waktu yang paling baik untuk kita tidur waktu awal. Lebih kurang dalam pukul 10, pukul 11 kita tidur. Kita bangun pada pukul jam 4 ataupun 5 pagi. Ya, itu waktu terbaik untuk kita tidur. Pukul 10 malam ataupun pukul 11 kita tidur, kita kena bangun pukul 4 ataupun pukul 5 pagi. Itu waktu yang terbaik, ya. Tetapi kalau kita tengok hari ini, ramai di antara kita yang tidur suka tidur lewat-lewat malam, walaupun tak ada pekerjaan, walaupun tak ada urusan. Ya, tak ada urusan, saja suka nak tidur malam, ya. Malam-malam pukul 9 dia tengok Gegar Vaganza. Dia tengok Gegar Vaganza, habis Gegar Vaganza tengah malam, dah tengah malam dah. Habis Gegar Vaganza tengah malam, masa itulah baru dia nak solat Isyak. Dia baru nak solat Isyak. Habis solat Isyak, dia rasa lapar pula, dah lapar nak makan. Ya, dah lapar makan, dah makan, habis makan tiba-tiba sakit perut pula. Jadi waktu dia nak tidur tu dah tengah malam. Kadang-kadang pukul 1 pagi, pukul 2 pagi baru dia nak tidur, ya. Tak ada urusan. Tak ada urusan, tapi saja-saja suka nak tidur, nak tidur lewat. Lainlah kalau ada urusan. Ya, tambah sekarang ni ada antara kita yang bekerja yang biasanya kerja shift, ya. Shift malam. Waktu malam dia bekerja, siang pula baru dia nak tidur. Itu tak boleh nak elak, ya. Itu tak boleh nak elak. Sebab apa? Dia ada tugas. Yang kerja shift, antaranya yang kerja kilang, yang kerja polis, yang kerja askar, kerja dekat hospital, bomba, banyak lagi lah, ya. Pengawal keselamatan, yang mana kadang-kadang tu terpaksa kerja malam. Jadi tak boleh nak elak, ya. Jadi dia terpaksa siang, dia terpaksa tidur, malam dia kena bekerja, ya. Yang tu tak boleh elak, tak boleh buat apa. Ni yang tak ada urusan, saja-saja suka nak tidur lewat. Sebab apa terdapat, ya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, terdapat kesan buruk apabila kita suka-suka nak tidur lewat malam. Ya, ada kesan buruk dia. Sebab apa? Ada kajian yang dibuat, waktu malam, waktu kita tidur, ada beberapa organ penting di dalam badan kita, dia nak bekerja. Ya. Antaranya hati. Hati dalam badan kita ni, bila waktu malam, waktu kita tidur, waktu inilah hati tu nak bekerja. Dia nak bekerja, dia nak mengumpul toksik, dia nak buang toksik tu apa semua tu. Jadi dia nak bekerja tu waktu badan tengah berehat, badan tengah tidur. Waktu tengah malam. Kalau waktu tengah malam,
badan masih berjaga, badan masih bekerja lagi, hati tu susah dia nak bekerja. Ya. Dia tak boleh nak bekerja. Jadi bila dia tak boleh nak bekerja tu, itu boleh menjadi salah satu punca sebab datangnya penyakit. Ya. Jadi kita kena jaga. Kalau tak ada urusan, tidurlah waktu malam, waktu awal. Ya, pukul 10 ataupun pukul 11, kita boleh bangun awal pukul 4 ataupun pukul 5 pagi. Ya. Jadi itu sedikit yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan muslimin muslimat. Cumanya isi penting yang hendak dikongsikan, hendak dibincangkan dalam kitab ini pada malam ini ialah berkenaan dengan amalan-amalan ataupun doa-doa apabila kita hendak melakukan pekerjaan dalam setiap apabila kita menjalani kehidupan seharian kita. Daripada waktu malam, waktu siang, sampailah waktu malam kita nak tidur balik. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Imam Nawawi memulakan amalan yang pertama ialah berdoa apabila kita bangun daripada tidur. Ya. Ini amalan pertama yang telah dikongsikan oleh Imam Nawawi. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis sahih ya tuan-tuan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud apabila seseorang itu tidur, ya, apabila seseorang itu tidur, maka syaitan telah mengikat, ya, syaitan telah mengikat di tengkuknya sebanyak 3 ikatan. Ya. Apabila kita tidur tuan-tuan, muslimin muslimat, bila kita tidur, syaitan ni ikat di tengkuk kita ni sebanyak 3 ikatan. Ya. 3 ikatan syaitan ikat dekat tengkuk kita apabila kita tidur. Dan syaitan berkata, "Alaika lailun tawilun farqud." Syaitan berkata, malam masih panjang, tidurlah. Ya. Malam panjang lagi, kau tidur je. Ya. Kau tidur, malam masih panjang. Kemudian apabila kita bangun, ya, apabila kita bangun dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inhallat uqdah, akan tercabut satu ikatan. Tadi kita tidur, syaitan ikat 3 ikatan dekat tengkuk kita dan syaitan bisikkan kepada kita. Dia suruh kita tidur. Ya? Dia kata malam panjang lagi, tak apa, tidur je. Tetapi apabila kita bangun dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tercabut satu ikatan. Kemudian apabila kita berwuduk, ya, kita berwuduk, kita bersihkan diri kita, bersihkan pakaian kita, kita nak bersiap nak beribadat, akan tercabut lagi satu ikatan. Tadi berzikir, tercabut satu ikatan. Kemudian bila kita berwuduk, tercabut lagi satu ikatan. Maknanya 2 dah tercabut, tinggal satu lagi. Maka apabila kita solat, akan tercabutlah satu lagi ikatan. Ya. Kita tidur, bila kita bangun, kita tidur kena ikat 3 ikatan. Bila kita bangun, kita berzikir, tercabut satu ikatan. Kita berwuduk, siap-siap nak solat, nak beribadat, tercabut lagi satu ikatan. Dan kemudian kita solat. Ya, kita solat, akan tercabutlah lagi satu ikatan. Maknanya 3-3 dah tercabut. Fa asbaha nashitan tayyiban nafsi. Ya. Bila kita dah 3-3 ikatan tu dah tercabut, kita akan bangun waktu pagi tu dalam keadaan yang cergas. Kita akan bangun dalam keadaan yang ceria. Kita akan bangun dalam keadaan yang seronok. Ya. Kita rasa lapang. Kita rasa best. Ya. Kita rasa yang benda-benda yang positif. Wa illa, dan jika tidak, dia akan bangun dalam keadaan yang malas.
Ya, bila dia tak buat tiga-tiga perkara tadi. Dia bangun tapi tak berzikir. Dia bangun tapi tak berwuduk, tak bersihkan diri nak beribadat. Dan dia juga bangun tapi tak solat, dia akan bangun dalam keadaan yang malas. Dia akan bangun dalam keadaan yang malas. Dia rasa tak seronok, dia rasa tension, dia rasa stres, ya, dia rasa mengantuk, dia rasa penat. Sebab apa? Dia tak lakukan ketiga-tiga perkara tadi yang Nabi dah sebut. Ya. Nabi sebut, Nabi ajar, bila kita bangun, kita kena berzikir, kita kena berwuduk dan kita kena solat. Supaya kita akan bangun dalam keadaan yang cergas, yang ceria, yang seronok. Ya. Bila kita tak buat, kita akan bangun dalam keadaan malas, penat, mengantuk, stres, tension apa semua tu. Ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tidur, ya, Nabi dah nak tidur tu, Nabi dah duduk atas katil, Nabi dah baring, Nabi akan membacakan Bismikallahumma ahya wa amut. Ya, itu doa tidur. Ya, saya rasa tuan-tuan muslimin muslimat pun semua tahu doa ni. Doa apabila kita nak tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Wa idza staiqaza, dan apabila Nabi bangun, Nabi akan membacakan Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baik. Itu doa tidur. Ya, bila Nabi nak tidur, Nabi dah baring, Nabi akan membacakan Bismikallahumma ahya wa amut. Dan apabila Nabi bangun, Nabi akan membacakan Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, itu doa tidur dan doa apabila bangun daripada tidur. Cumanya tuan-tuan, satu lagi yang saya nak kongsikan, ya, ini sunnah, ya, sunnah antara sunnah Nabi juga. Sebelum Nabi nak tidur, ya, sebelum Nabi nak tidur, Nabi akan pastikan tempat tidur tu dalam keadaan bersih. Macam mana? Nabi akan kibaskan, ya. Kalau Nabi tu tidur atas tilam, sebelum Nabi tidur tu, Nabi akan kibaskan tilam tu. Nabi ambil kain, Nabi kibas tilam tadi tu, ya. Nabi kibas tilam tu supaya nak pastikan tilam tadi tu berada dalam keadaan bersih, ya. Itu sunnah, ya. Walaupun disebut tujuan Nabi kibas tu, ya, sebab nak mengelakkan daripada antaranya binatang-binatang berbahaya, ya. Contoh kita tak nampak, adalah mungkin ada binatang-binatang yang berbahaya ke yang boleh memudaratkan kita. Jadi itu antara sebabnya, ya. Jadi walaupun sekarang ni tak ada, ya, kita mungkin tempat tidur kita mungkin dah bersih, kita jaga elok-elok. Walaupun kita dah rasa bersih, tapi sebabkan itu sunnah, kita kena buat, ya. Sebelum kita nak baring atas katil tu, atas tilam tu, kalau boleh kita ambil satu kain, kita kibaskan. Walaupun kita dah confirm tempat tidur tu bersih, tapi sebabkan itu salah satu sunnah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, elok kalau kita ikut, ya. Ya, kita ikut sebelum kita nak tidur tu, kita ambil kain, kita kibas-kibaskan tempat tidur tu, ya. Atas tilam tu dah bersih, walaupun memang dah bersih dah, ya, tapi kita sebab sunnah kita buat juga, kita kibas dulu, kemudian barulah kita baring. Ya, kita dah baring tu, bacalah Bismikallahumma ahya wa amut, kemudian kita tidur. Dan apabila kita bangun, kita bacalah zikir tadi, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebab apa? Salah satu sebabnya kita nak lepaskan ikatan yang telah diikat oleh syaitan tadi. Ya, sebab Nabi dah sebut, bila kita tidur, 3 ikatan yang syaitan ikat. Salah satu cara nak lepaskan ialah apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala waktu kita bangun tidur. Ya, jadi kita bangun tu ucaplah Alhamdulillahillazi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, supaya ikatan yang dah diikat dekat tengkuk kita ni terlepas, ya, terurai. Ya. Bila dah terlepas satu, kita bolehlah bersiap-siap nak ambil wuduk, nak bersihkan diri, kita nak beribadat, kemudian kita solat, maka akan terlepaslah ketiga-tiga ikatan tadi. Ya. Baik. Itu yang kedua, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang ketiga, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidur, maka ucapkanlah, Alhamdulillahillazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi. Ya. Ini antara doa tidur yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada tadi tu, yang tadi tu Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu satu. Yang lain Nabi ajar, Alhamdulillahillazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi. Ya, maksudnya Alhamdulillahillazi radda alayya ruhi, yang mengembalikan roh aku, ya, yang mengembalikan roh aku, wa afani fi jasadi, yang sihatkan tubuh badan aku, wa adhina li bi dzikrihi, yang izinkan aku untuk ingat kepadanya. Ya, maksudnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu antara doa tidur, doa bangun daripada tidur yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang biasa kita baca yang tadi tu, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang lain, Alhamdulillahillazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi. Ya, saya ulang, Alhamdulillahillazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengembalikan kepada aku rohku dan yang menyihatkan tubuh badan aku dan yang mengizinkan aku untuk ingat kepadanya. Ya. Jadi itu antara lain doa ketika bangun daripada tidur yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau rasa doa ni kita jarang dengar, tak apa, kita baca yang tadi tu, yang mula-mula tadi. Yang mula-mula tadi tu kita dah biasa baca, ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur tu, itu kita dah tahu dah. Ya, kita dah biasa baca. Jadi tolong amalkan. Ya, saya pesan kepada tuan-tuan muslimin muslimat dan kepada diri saya terutamanya, bangun tidur tolong jangan lupa baca doa tu. Ya, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu juga ketika nak tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Ya, itu yang Nabi ajar. Ada satu lagi doa yang Nabi ajar apabila kita bangun daripada tidur. Ya, bila kita bangun daripada tidur, satu lagi yang Nabi ajar. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada tidur, Nabi mengucapkan la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma astaghfiruka li dhanbi. La ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, itu salah satu juga doa apabila kita bangun daripada tidur yang telah diajar oleh Nabi.
Ya, Nabi ajar nak bangun tidur bacalah juga doa ni. Ya, antaranya ya. Tapi doanya agak panjang. Kalau kita rasa susah nak baca, kita bacalah yang biasa kita baca tadi, ya. Baik. Itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Amalan yang pertama yang telah dikongsikan, yang telah Imam Nawawi ajar kepada kita. Ya, Imam Nawawi ajar, yang mana Imam Nawawi juga ambil daripada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana Nabi dah ajar bila kita tidur ni, kita diikat sebanyak 3 ikatan. Jadi bila kita bangun, tolonglah kita kena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kena berwuduk dan kemudian kita kena solat. Untuk kita nak buka ketiga-tiga ikatan tadi, ya. Itu amalan pertama. Kemudian amalan yang kedua yang Nabi ajar, yang Imam Nawawi dah bincangkan, Imam Nawawi dah kongsikan. Dia kata apa? Bila nak tidur, kena baca doa sebelum tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Dan apabila bangun, bacalah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Kemudian doa yang kedua, alhamdulillahillazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi. Ya. Itu yang Nabi ajar kepada kita bila kita hendak bangun, bila kita bangun daripada tidur. Ya, baca, ya, baca doa sebelum tidur dan juga apabila kita bangun daripada tidur. Dan salah satu tadi yang saya kongsikan dengan tuan-tuan muslimin muslimat, sebelum kita tidur, kita kena kibas-kibaskan tempat tidur kita. Ambil kain, kita kibaskan juga tempat tidur kita. Ya. Sebab apa? Itu adalah sunnah. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat, para jemaah Surau Al-Jannah Bandar Rimbayu sekalian, kemudian kita masuk pada amalan yang seterusnya. Amalan yang seterusnya ialah doa. Doa ketika kita memakai pakaian. Disunatkan bagi kita mengucapkan bismillah, ya. Bismillah tu sekurang-kurang. Yang penuhnya, yang afdalnya bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian juga disunatkan membaca bismillah pada setiap pekerjaan dan juga setiap perkataan. Ya. Disunatkan bagi kita mengucapkan sekurang-kurangnya bismillah, ya. Tapi lebih baik, lebih afdal bila kita mengucapkan dengan penuh bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Ia juga disunatkan, bila disunatkan kita membaca bismillah pada setiap pekerjaan dan setiap perkataan, setiap ucapan yang kita nak ucap ataupun setiap pekerjaan yang kita nak lakukan, disunatkan bagi kita membaca bismillahirrahmanirrahim ataupun sekurang-kurangnya bismillah, ya. Sebab apa tuan-tuan muslimin muslimat? Pekerjaan yang kita nak lakukan dalam setiap hari 24 jam banyak. Ya, banyak sangat pekerjaan yang kita nak lakukan, ya. Jadi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, ada beberapa amalan, ada beberapa pekerjaan, ada beberapa perbuatan ataupun percakapan ataupun ucapan yang kita nak lakukan. Ada amalan-amalan dia, ada doa-doa dia, ada zikir-zikir dia. Ya, jadi benda ni banyak. Bila benda ni banyak, kadang-kadang kita ni sebagai orang biasa susah kita nak hafal, kita nak ingat semua zikir-zikir tu, doa-doa tu, susah kita nak ingat, ya. Kalau yang senang-senang tu bolehlah kita baca, ya. Doa makan ataupun doa tidur, doa bangun tidur. Tapi banyak lagi amalan-amalan lain yang disertakan dengan doa-doa. Kadang-kadang mungkin ada amalan tu doanya panjang, ya.
Jadi kita susah nak ikut. Kita susah nak hafal. Ya, kita susah nak baca. Kadang-kadang bila susah tu, bila kita lakukan perbuatan tu, kita buat je. Ya. Doa kita tak baca, zikir kita tak baca. Jadi sebab itulah Imam Nawawi sebut disunatkan sekurang-kurangnya kita membaca bismillah. Sekurang-kurangnya kita membaca bismillah. Ataupun kita bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mungkin kita nak masuk rumah ada doa dia, tapi kita tak tahu, ya, ataupun kita lupa, ya, kita tak tahu, kita tak hafal. Sekurang-kurangnya masuk tu bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kita nak tengok cermin, ada doa dia, kita tak tahu, ya. Sekurang-kurangnya bacalah bismillahirrahmanirrahim. Setiap perbuatan, ya, kalau boleh jangan kita lupakan membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu disunatkan. Sebab apa tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian? Di dalam bismillah tu, bismillahirrahmanirrahim, ya, maksudnya bismillah tu dengan nama Allah. Ya, bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha penyayang. Ya. Jadi nama penyayang tu tuan-tuan, dia maksudnya dia menunjukkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan kasih sayang. Jadi apabila kita nak melakukan sesuatu pekerjaan itu, kita disunatkan baca bismillahirrahmanirrahim supaya sesuatu pekerjaan yang kita lakukan tu ada, ya, ada sifat kasih sayang di dalam perbuatan tersebut. Ya. Ya, kita baca tu supaya ada sifat kasih sayang di dalam pekerjaan tersebut. Ya. Jadi contohlah, kita bawa kereta, ya, kita memandu kereta, kita masuk kereta, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebab sifat penyayang dalam bismillah tadi tu menunjukkan kasih sayang, bila kita baca, insya-Allah kita bawa kereta tu akan penuh dengan ada sifat kasih sayang apabila kita memandu kereta. Ya. Jadi bila kita dah baca tu ada sifat kasih sayang, insya-Allah kita akan memandu dalam keadaan tenang. Ya, kita akan mandu dalam keadaan tenang, kita akan mandu dalam keadaan sabar, tak ada tergopoh-gapah, tak ada tergesa-gesa, tak ada nak marah-marah orang apa semua tu, tak ada. Ya. Walaupun ada orang lain yang cuba tiba-tiba bawa kereta macam tak tentu hala, yang hampir-hampir melibatkan kemalangan kepada kita. Tapi sebabkan kita bawa kereta tu, kita memandu tu dengan kita baca bismillah, dan ada sedikit sifat kasih sayang tu, kita rasa okey, kita rasa tenang. Ya. Tak adalah bila ada orang bawa kereta tak tahu hala tu, kita nak maki dia, kita nak marah dia. Ya, tak ada. Ya, sebab apa? Kita dah baca bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Ya, InsyaAllah. Sebab apa? Ada sifat kasih sayang di dalam bismillahirrahmanirrahim tu. Melainkan kalau kita tak baca. Ya, kita masuk kereta, kita bawa terus je. Itu yang kadang-kadang bila berlaku sesuatu perkara yang kita tak nak, kita tak suka, maka keluarlah benda-benda yang tak elok daripada mulut kita. Kita marah dia, kita maki dia, ya. Keluar benda-benda yang tak elok daripada mulut kita. Sebab apa? Kita tak baca bismillah. Ya, jadi disunatkan, ya, disunatkan kepada kita apabila kita nak melakukan setiap pekerjaan ataupun setiap perbuatan, sunatnya bacalah bismillah sekurang-kurang. Ya, tapi lebih elok kita penuhkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Ada satu cerita lah, satu cerita yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan muslimin muslimat yang mengikuti sidang kuliah online kita pada malam ini. Satu kisah di sebuah kampung. Ya, satu kisah di sebuah kampung, tinggal sepasang suami isteri. Jadi isteri ni tuan-tuan muslimat, isteri ni setiap kali dia nak melakukan pekerjaan, mulut dia ni tak lepas daripada mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Dia nak basuh baju, dia baca bismillah. Dia nak sidai baju, dia baca bismillah. Dia nak lipat baju, dia baca bismillah. Dia nak masak, dia baca bismillah. Nak ambil beras, baca bismillah. Nak potong ayam, ikan, semua. Setiap pekerjaan dia, dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi suami ni perasan. Suami ni tengok, bini aku ni asal buat sesuatu, mesti baca bismillah. Ya. Jadi suami ni perasan. Dan satu hari suami ni, dia nak uji isteri dia, dia nak test isteri dia. Dia tangkap seekor lipan dan dia letakkan di dalam bekas menyimpan beras. Ya. Dia ambil tangkap seekor lipan besar tu yang berbisa tu, dia letakkan di dalam bekas tempat menyimpan beras. Jadi dia tunggu dia nak tengok bini dia nak masak nasi. Jadi isteri ni masa nak masak nasi, dia dah buka penutup bekas simpan beras tu. Dia nak ambil beras tu, dia bacalah bismillahirrahmanirrahim. Itu memang amalan dia tak pernah tinggal, ya. Dia baca bismillahirrahmanirrahim, dia sauk tangan dia dalam bekas tempat simpan beras tu. Tiba-tiba dia terasa ada sesuatu. Ya. Yang suami ni tadi letak lipan, seekor lipan yang berbisa tu. Jadi isteri ni nak ambil tadi, dia rasa sesuatu dalam bekas simpanan beras tu. Bila dia keluarkan, dia tengok-tengok, dekat tangan dia ada seutas gelang tangan. Gelang tangan, ya. Seutas gelang tangan emas. Emas padu tu 999, bukan 919, 999. Isteri ni tengok terkejut. Ya. Mana datangnya gelang emas dalam bekas beras ni. Selama ni aku ambil beras tak pernah ada pun. Tiba-tiba kali ni ambil, ada, ya, ada seutas gelang emas, ya, dalam bekas simpanan beras tu. Sebab apa? Itulah berkat dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat dia baca bismillahirrahmanirrahim tu, Allah selamatkan dia. Bukan saja Allah selamatkan, tapi Allah kurniakan pula rezeki kepada dia seutas gelang tangan emas. Suami tengok terkejut. Yang aku letak lipan, keluar gelang, ya. Terkejut suami tadi tu. Ya, nak katanya itu berkat bismillahirrahmanirrahim. Jadi muslimat, ibu-ibu, kalau rasa nak gelang emas, balik rumah nanti boleh, ya, minta kepada suami letaklah lipan dalam tempat bekas simpanan beras, ya. Boleh cuba insya-Allah. Tapi jangan perempuan, ya. Takut-takut nanti tak jadi, tak dapat gelang, lain pula yang jadi, ke hospital pula perginya, ya. Dah, itu selingan cerita, ya. Nak katanya berkatnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu berkat dia, ya. Jadi disunatkan kepada kita setiap pekerjaan yang kita nak lakukan, kalau boleh bacalah, ya, bacalah bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu disunatkan. Baik. Kita sambung. Doa ketika memakai pakaian. Hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila hendak memakai pakaian ataupun selempang ataupun serban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membacakan, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairu ma huwa lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Ya. Ini hadis ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
Nabi ni bila dia nak pakai pakaian, sesuatu pakaian, tak kiralah baju ke, selempang ke, apa ke, Nabi akan bacakan Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Ya, itu doa, salah satu doa memakai pakaian. Ya, salah satu doa memakai pakaian. Bila Nabi ajarkan kepada kita, kalau kita nak memakai pakaian, maka bacalah Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Ya, saya ulang doanya. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Maksudnya, ya Allah, kurniakanlah kepada aku min khairihi, daripada kebaikan pakaian ini, wa khairi ma huwalah, dan kebaikan yang dijadikan untuknya, wa a'udzubika, dan aku berlindung daripada keburukan pakaian ini dan keburukan yang dijadikan untuknya. Ya, ini salah satu doa apabila kita hendak memakai pakaian. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Ya, doa apabila kita hendak memakai pakaian. Ya, bagi sesiapa yang mungkin antara kita ni ada yang tak biasa, ya, dia tak biasa dengan doa ni. Ya, jadi macam saya sebut tadi, kalau rasa susah, tak tahu, sekurang-kurangnya cukup memadai dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita nak pakai baju, Bismillahirrahmanirrahim, kita pakai. Ya, tapinya lebih baik kalau dapat kita baca doa ni. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, baca pula Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah, pakai. Ya, itu yang terbaik. Ya, tapi kalau tak dapat, memadai dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kemudian yang kedua, hadis wa'an Mu'adz, daripada Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Nabi kata apa? Sesiapa yang memakai pakaian baru, man labisa thawban jadidan, sesiapa yang memakai pakaian baru, maka ucapkanlah Alhamdulillahillazi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, Nabi ajar apabila kita hendak memakai pakaian baru, maka bacalah Alhamdulillahillazi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang tadi Nabi ajar, yang mula-mula tadi Nabi kata apabila kita hendak memakai pakaian, ya, pakaian tu mungkin pakaian yang kita dah biasa pakai, baju harian yang kita pakai, maka kita bacalah Alhamdulillah, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Ya, itu baju yang kita dah biasa pakai, pakaian yang kita biasa pakai. Ini yang kedua Nabi ajar bila kita hendak memakai pakaian baru. Ya, contoh. Mungkin ada sekarang ni yang dah dapat keluarkan air sinar tu kan. Dapatlah, mungkin ada paling tinggi yang 10,000 tu. Kemudian dia beli baju. Ya,
Mungkin dah lama tak beli, belilah baju selai 2 baju baru, ya, baju baru yang kita nak pakai tu. Jadi sebelum kita nak pakai baju baru tu, bolehlah kita baca alhamdulillahillazi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Itu doa yang Nabi ajar kepada kita apabila kita hendak memakai pakaian baru. Ya. Kita beli pakaian baru, baju baru, seluar baru, mungkin tudung baru, kain baru, kita nak pakai, bacalah doa tadi, alhamdulillahillazi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Jadi fadilat dia bila kita baca doa tadi tu, ya, kita nak pakai pakaian baru, kita baca doa tadi alhamdulillahillazi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Fadilat dia Nabi kata apa? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambi. Ya, maka akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Kita pakai pakaian baru je tuan-tuan, muslimin muslimat, ya. Kita beli baju, kita pakai baju baru tu, kita baca doa tadi tu yang Nabi ajar. Dia punya fadilat, kelebihan dia apa? Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Pakai baju je, senang, ya. Kita pakai baju, pakaian baru, baju baru, seluar baru, ya. Mungkin yang perempuan, mungkin kain baru ke, tudung baru ke, kita baca doa tadi tu, alhamdulillahillazi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kelebihan dia, Allah ampunkan dosa. Ya. Tak perlu buat apa pun. Kita pakai baju baru, kita baca doa tu, terampun dosa-dosa kita. Ya. Jadi nak katanya perkara yang mudah tetapi fadilat yang besar. Ya. Jadi itu yang Nabi dah ajar kepada kita. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat, sidang para jemaah Surau Al-Jannah Bandar Rimbayu. Jadi untuk malam ini, sekadar inilah saja dulu yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan muslimin muslimat. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi pada masa akan datang. Jadi apa yang baik yang saya kongsikan pada malam ini, marilah sama-sama kita mengambil faedah. Ni kita amalkan doa-doa, zikir-zikir yang saya dah kongsikan tadi. Zikir-zikir tu ditulis balik, disusun balik oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi pun diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih, ya. Hadis-hadis yang betul, ya. Dia tak ambil hadis-hadis yang hadis dhaif tu ada diambil tapi tak banyak, ya. Tapi hadis-hadis yang mungkin maudhu' ke apa ke, itu semua dia tolak, ya. Dia ambil yang betul-betul daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Imam Nawawi ambil daripada situ, dia tulis dalam kitab, dia ajarkan kepada kita. Jadi kita ni tugas kita hanyalah amalkan balik, ya. Kita amalkan apa yang telah diajar kepada kita. Jadi sekadar ini saja dulu. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang kelemahan saya mohon maaf kepada semua para jemaah Surau Al-Jannah. Jadi insya-Allah panjang umur, kita akan bertemu lagi pada masa akan datang. Cumanya kita doakanlah untuk pertemuan akan datang ni dapat kita bertemu pula dalam kuliah yang biasa, ya, yang kita berhadapan secara bersemuka, ya. Tidak lagi dalam keadaan online seperti ini, ya. Kita doakan. Alhamdulillah, ya, sekarang ni Masjid Surau pun dah dibuka walaupun mengikut jumlah jemaah yang tertentu, tapi alhamdulillah kita doakan walaupun kes masih banyak, kes COVID masih banyak, jadi tapi surau masjid dah dibuka walaupun mengikut jumlah jemaah yang tertentu, tapi kita doakan jugalah, ya, supaya semuanya kembali seperti biasa, ya. Kes COVID-19 ni diangkat
dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Biarlah kes ni semakin lama kita doakan supaya Allah angkat, Allah cabut, biarlah kes ni berlalu pergi dan tak ada lagi dah ya mangsa-mangsa yang akan menjadi mangsa kepada virus virus COVID-19 ni ya. Kita doakan insya-Allah. Jadi sekadar ini saja dulu. Marilah sama-sama kita tangguhkan majlis kita pada malam ini dengan kita membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdinas siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.